Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay, so kita nak tunggu. Okay, so kita nak tunggu semua orang masuk dulu. Sebelum saya mulakan hari ni, apa khabar semua? Dah makan ke? Okay. Hari ni kita nak sembang berkenaan dengan isu apa orang kata mata saya tak tengok kamera. Okey, hari ni kita nak sembang tentang isu jenayah seksual, sebab saya nak sama ada orang yang membuat laporan atau orang dilaporkan tahu hak mereka. So maknanya dua-dua kena tahu supaya sebab bukan semua kes laporan seksual itu betul, mungkin juga ada yang berbentuk tomahan atau fitnah, dan bukan semua laporan yang dibuat berkenaan kes seksual ini berbentuk fitnah atau tomahan. Ada yang betul, ya. Jadi hari ni kita nak bincang-bincang, kita nak cerita berkenaan dengan elemen jenayah seksual. Kita tunggu, ya. Saya Puan Lily Wong. Salam my friend, salam. Hari ni berkenaan dengan isu cabul dan juga rogol yang biasa, rogol. Kalau kita lihat di bawah kanun keseksaan ni, dia ada satu bahagian yang mana bahagian ni dikhususkan kepada perbuatan terhadap tubuh badan manusia. Dia boleh jadi macam pukul orang, perbuatan seksual. Jadi hari ni fokus kita adalah kepada perbuatan seksual. 354 iaitu cabul, kekerasan, jenayah terhadap seseorang dengan niat untuk mencabul kehormatan. Apa bezanya dengan rogol? Rogol ni kalau kita tengok di bawah section 375, dia dah kata dah, one of the essential punya elemen adalah berlaku penetration. Penetration tu bermaksud kemasukan, kemaluan lelaki kepada kemaluan wanita. Sebab tu kan ada orang tanya, boleh ke seorang perempuan mendakwa seorang lelaki dengan kes rogol? Tak boleh sebenarnya, sebab definisi itu telah dijelaskan di dalam section 375. Ada kes kan kata perempuan tak boleh kena, mungkinlah dia mencabul seorang lelaki, masih ada section-section yang relevan yang boleh dibawa ke mahkamah. Kita tengok section 354. Dan ada satu lagi, hari tu dalam saya tengah buat research study berkenaan dengan isu-isu jenayah seksual terhadap mangsa. Ada kes seorang perempuan telah dibawa ke mahkamah kerana telah melakukan perbuatan cabul kepada seorang lelaki. Bukan tu baru satu saya baca, ada banyak lagi sebenarnya. Dan perempuan tersebut dikenakan hukuman pemenjaraan. Jangan terkejut. So section 354 ni kita nak tahu cabul. Apa elemen cabul? Itu ada semua orang kata, habis tu kalau saya pegang dia, saya pegang dia, kita ada setengah orang bila dia berkawan dia tidak mengikut mungkin patas-patas. Sebab tu ada setengah orang yang kalau sekiranya ikut landasan Islam ni, alhamdulillah, insyaAllah takkan jadi isu apa-apa. Tetapi masyarakat kita di Malaysia ni bukan terdiri daripada beragama Islam sahaja, dan hanya orang Melayu sahaja. Kita adalah berbilang kaum dan berbilang agama. Kadang-kala mungkin masalah timbul di antara orang yang sama agama, macam contoh bila berkawan tu bertepuk tampar, atau mungkin juga berbeza agama. So berbeza agama ni ialah amalan agama tidak sama. Contoh, kalau dalam Islam itu bersentuhan di antara lelaki dan perempuan salah, tetapi berbeza dengan agama yang bukan Islam. Bertepuk tampar tidak ada masalah, tetapi memang ada batasan. Janganlah yang berlebih-lebih. Janganlah dia sampai orang kata meramas, meraba, itu salah. Tetapi bagaimana pula dengan sekiranya seorang lelaki yang bukan Islam bergaul dengan seorang wanita, dia cara pergaulan dia gosok-gosok. Macam kalau dia nak panggil tu, dia akan macam panggil gini, you macam tu. Adakah ianya salah? Kita kena tengok 3 elemen di bawah section 354. Setiap kali berlaku pertuduhan di mahkamah, ada 3 perkara yang mahkamah bincangkan, iaitu 3 elemen di dalam kes cabul.
Pertama adalah sama ada perbuatan tersebut menggunakan kekerasan jenayah terhadap seorang lelaki atau seorang perempuan. Jadi fahamilah bahawa jenayah cabul ni bukan terhadap perempuan saja. Kalau misalnya lelaki berkawan dengan seorang perempuan, lama kelamaan lain macam je. Okey, sekejap-sekejap dia mesra begini, kejap-kejap dia pegang begini. Masih juga boleh seorang lelaki membuat dakwaan, ataupun mungkin di pejabat ada majikan yang mungkinlah mesra terlebih ke, majikannya perempuan dan apa orang kata pejanya lelaki. Dan kalau kita tidak selesa daripada awal lagi, kita maklumkan jangan saya tidak selesa jika dipegang-pegang begini, okey. Tetapi sekiranya perbuatan majikan wanita tadi keterlaluan sehingga dia memegang, lepas tu orang kata digosok-gosok macam Mia bagus lagi buat kerja, kita tak selesa, okey. Dan sekiranya wujud elemen kedua iaitu kekerasan jenayah. Bila kita sebut kekerasan ni, jangan kita rasa tolak, tarik, koyakkan baju. Tidak. Ada salah satu kes yang saya buat kajian. Seorang guru, dia pergi kepada pelajarnya. Dia apa yang dilakukan ni salah, perbuatan ni salah. Apa yang dilakukan, dia masukkan tangan di celahan ketiak, digosok-gosoknya celahan ketiak, tetapi tidak dirabanya buah dada. Saya minta maaf sangat kalau perbualan kita ni ada saya sebut bahagian-bahagian yang tak kena, sebab ini kes jenayah. Memang saya nak cover ayat pun tak boleh, kita terpaksa sebut berdasarkan fakta. Jadi dalam kes tadi, guru tadi digosok-gosoknya celahan ketiak kanak-kanak berusia 12 tahun ni, dan guru dibawa ke mahkamah dan dihukum. Sebab tu saya kata, kalau dikatakan kekerasan jenayah, jangan kita rasakan koyak, tarik, raba. Tidak. Dia selagi mana kalau orang kata apa, kita dengar pun ada sesuatu yang tidak kena, sebab penilaian ni akan diputuskan di mahkamah. Jadi sebab itu, kalau kita di antara lelaki dan perempuan, contohnya profession kita yang melibatkan perkhidmatan, ataupun mungkin kita adalah tenaga pengajar. Saya ingat dulu masa di universiti, setiap kali kita ada consultation dengan lecturer yang lelaki dan kita perempuan atau berlain jantina, apa yang mereka akan lakukan adalah mereka akan buka pintu seluas-luasnya. Bila dia buka pintu, sekurang-kurangnya kalau orang lalu lalang nampak. Bila ditutup pintu ni, kita tak tahu antara kita dan juga seorang lagi apa yang berlaku, bagaimana kita nak membela diri. Sebab itu, bila dalam perkhidmatan ni, kalau boleh, bila orang kata satu mesyuarat atau meeting yang melibatkan seorang lelaki dengan seorang perempuan, contoh kita nak pergi view rumah, kita adalah merupakan ejen hartanah, jadi klien kita ni adalah perempuan. Eloknya kalau kita bawa dia ke dalam rumah tersebut, kita buka pintu. Atau eloknya kalau kita orang kata bawa seorang teman lagi ejen yang juga seorang perempuan, at least ada pihak ketiga. Jangan kita pergi berdua-dua. Sebab itulah saya mulakan tadi, saya katakan bukan semua jenayah seksual pelakunya adalah bersalah, dan bukan semua jenayah seksual pelakunya tidak bersalah. Mungkin juga ada setengah laporan yang dibuat secara tomahan. Jadi kalau kita bekerja sebagai perkhidmatan, ataupun contohnya kita guru, kita kena tahu batasan di antara lelaki dengan perempuan. Sebab ingat, tak kisahlah anda tu guru perempuan ke, anda tu guru lelaki ke, kalau budak lelaki pun di sekolah, janganlah kita, orang kata budaya nak tepuk-tepuk dia. Macam kalau kita tengok dekat USA, of course dia orang akan macam good, dia bagi apa orang kata pujian secara pegang-pegang gitu, ataupun macam tepuk belakang ke apa ke kan. Di sini tidak sesuai, sebab bergantung pada budaya, dan saya takut disalah tafsirkan. Jadi tadi saya kata ada tiga elemen. Jadi saya dah terangkan dua elemen. Yang pertama adalah berlaku kekerasan jenayah terhadap seorang lelaki atau perempuan. Yang kedua, wujudnya kekerasan tu dilakukan kepada mangsa. Dan yang ketiga, kekerasan tersebut dengan niat untuk mencabul. Itulah saya kata, kalau datang sekejap, setiap kali gosok, kalau kita majikan lelaki, majikan lelaki, kemudian ada pekerja kita, seorang wanita. Saya rasa kalau saya tanyakan soalan ini kepada orang awam sekalipun, kalau seorang bos pegang, setiap kali puji dia pegang usap-usap di belakang, apakah perbuatan itu? Masih dikira cabul. Sebab itu saya kata, jangan faham perbuatan cabul ini seolah-olah
koyak, tarik, ramas, paksa. Tidak juga. Sebab itu perlu berhati-hati. Itu di bawah Section 354 cabul. Ya? Bagaimana pula dengan cabul ni? Dia boleh jadi luas. Sebab cabul, di bawah Section cabul ni, kita kena ingat hukumannya adalah 10 tahun maksimum atau sebatan, okey, atau denda, atau dua daripada hukuman. Kalau tadi mahkamah kata saya nak penjarakan 6 bulan termasuk sebatan 1, boleh jadi juga. Atau dia kata saya nak penjarakan 6 bulan denda 2,000 contoh, sebab dia atau dua daripada salah satu ni. Jadi kena faham dalam keadaan tu. Lepas tu orang tanya pula, okey, kes saya ni adakah saya dapat setahun, 6 bulan atau 10 tahun? Lihatlah betapa seriusnya. Bezalah tentu kalau ada kes yang, ada satu kes yang diputuskan dekat mahkamah, Samuel John Marisi Napon lawan PP. Okey, dalam kes ini apa yang terjadi adalah si tertuduh ni dia masuk lift dengan seorang lagi iaitu pengadu atau mangsa dalam kes ni. Jadi di dalam lift tu dia tarik mangsa, diciumnya mangsa. Dia tidak buat perbuatan lain, dia tidak meraba, hanya ditarik dan cium. Dan apabila lift terbuka, ada saksi mata iaitu kawan-kawan mangsa kata, ya kami nampak dia tarik dan kami nampak mangsa ditarik dan dicium, dan mangsa nampak kami, mangsa tolak. Dia kata mangsa tolak selepas nampak kami. Jadi dekat situ mahkamah pun berdebatlah di antara kedua-dua peguam, iaitu di antara timbalan pendakwa raya dan juga peguam bela. Dan apa yang dibincangkan di dalam kes ini, dikatakan bahawa pengadu atau mangsa sebenarnya tidak menolak. Dia hanya menolak pada ketika lift terbuka dan dia nampak kawan-kawannya. Okay? Jadi nombor satu kena faham, walaupun cium adalah merupakan perbuatan cabul dengan paksaan. Tetapi sekiranya ia adalah dengan kerelaan, dia tidak jadi cabul. Fahamilah di situ. Jadi kalau perempuan tak nak, perempuan tidak suka, jangan dipaksa. Silap hari bulan, dia buat laporan polis ke dalam nanti. Okey, itu adalah jenayah cabul. Sekarang kita nak simbang berkenaan jenayah rogol. Jadi kita tengok 375. 375 ni adalah definisi rogol. 375 definisi rogol, manakala hukumannya dimasukkan, diperuntukkan di dalam Section 376. Definisi rogol, kalau kita sembang-sembang orang kata, oh memanglah paksa. Sebenarnya definisi rogol juga boleh dalam bentuk kerelaan. Kerelaan ni, tetapi bagaimanakah kerelaan ini diperolehi? Misalnya secara tipu daya. Perempuan ni rela tetapi ditipu. Perempuan ni rela tetapi terdapat kekeliruan. Ataupun perempuan ni rela tetapi umurnya bawah 16 tahun ke bawah. Jadi ianya adalah rogol. Saya tak nak orang rasa macam, dia rela. Siapa suruh dia ikut saya naik dalam rumah? Siapa suruh dia masuk kereta? Memang jadilah. Tak. Kalau kita memperdayakan dia, kalau kita mengelirukan dia, kalau kita tipu dia, kalau kita ugut dia. Misalnya kita kata, kalau kau tak setuju dengan perbuatan aku ni, aku akan cederakan keluarga kau. Jadi diberikan kerelaan oleh perempuan ini, tetapi kerelaan tersebut diperolehi secara ugutan. Maknanya sesuailah dia menjadi salah satu perbuatan di bawah Section 375 yang boleh dihukum di bawah Section 376. Saya bagi contoh. Okey. 375 saya bacakan ni akta akta ada dengan saya. Okey, dikatakan rogol itu di dalam Section 375 dalam kurungan C, with her consent, dengan kebenarannya, when her consent has been obtained by putting her in fear or of death or hurt to herself or any other person. Ni kita ugut. Okay. Satu lagi D, with her consent, dengan kebenarannya, when the man knows that he is not her husband and her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believe herself to be lawfully married, or to whom she would consent. Maksudnya macam ni. Andai kata
suami dia ni jahat. Yang suami dia ni kata pada kawan dia, kau ambil lah kunci pintu bilik aku ni, nanti malam kau buka kunci pintu bilik, rumah aku ni, kau buka bilik, bila wife aku tanya kau, abang dah balik ke, kau cakap ya je. Okay, jadi lelaki ni pun naik atas katil dan berlakulah perbuatan seks yang mana isteri dia dalam gelap tak nampak dan percaya itu adalah suaminya, walaupun dengan kerelaan ini adalah rogol. Dan satu lagi, E 375E, with her consent, when at the time of giving such consent she is unable to understand the nature and consequences of that which she give consent. Contohnya, dia ni dah dibasuh mindanya. Katalah umur dia 17, 18 tahun. Okey, selalunya kalau kita tengok kes rogol yang melibatkan bawah umur, kata jom, contohlah orang yang si pelaku ni atau tertuduh ni kata, jomlah nak ajak main permainan game, kita main kuda-kuda. Contoh dia kata begitu. Okey, tetapi mungkin juga umur 17, 18 tahun ni dah atas umur. Dia tak faham. Okey, dia kata jom kita main kuda-kuda. So dia ingat jaranglah kita jumpa wanita begini, tetapi ada di dalam akta ni, dan makanya dia diperdayakan. Dia tidak faham nature-nya. Ini di bawah section 375 dalam kurungan E. F pula kata ni, dia kata with her consent, when she consent is obtained by using his position of authority over her, or because of professional relationship or other relationship of trust in relation to her. Berlaku sekiranya pelaku ini, lelaki ini mempunyai orang kata hubungan profesional atau dia mempunyai kuasa authority, macam contoh bos, ketua kampung atau siapa-siapa yang ada yang sampaikan perempuan ni, kalau dia dengar, dia kata okeylah, kita adakan hubungan seks, saya bagi kerelaan, tetapi diperolehi atas sebab lelaki ini mempunyai kuasa yang lebih ke atas perempuan ni, maka masih jadi. So tu saya kata, dia bukan orang faham rogol ni paksa. Tidak, sebenarnya rela tetapi diperolehi secara tipu daya, kekeliruan ataupun secara penipuan lah. Dan G ni satu lagi dia kata with or without her consent when she is under 16 years old. Maknanya bawah 16 tahun. Dia kasih ke, dia tak kasih ke. Sebab sekarang ni, zaman sekarang ni saya tengok kes sosial semakin meningkat. Kalau kita tanya ada budak umur 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun dah tahu seks apa. Kadang-kadang bila mereka berlaku semua mahram di rumah, mereka cari di luar. Bila mereka cari di luar, mereka umur baru 15 tahun. Dan bila ada seorang lelaki lain yang mengajak, mereka okey je. Bila mereka okey saja, tetapi mereka bawah 16, masih itu dikategorikan sebagai rogol. Dan ada orang kata, puan, kalau suami isteri macam mana? Kalau isteri tak mahu, macam mana? Okay, so di bawah section 375 ini ada diberikan pengecualian terhadap perbuatan rogol. Pengecualiannya adalah sexual intercourse by a man with his own wife by a marriage which is valid under written law for the time being enforced or recognized in federation as valid is not rape. Selagi mana suami adalah berkahwin dengan si isteri, dan selagi mana berkahwin dia bawa undang-undang bertulis, dan selagi mana orang kata undang-undang itu adalah terpakai, maka perbuatan itu tidak dikira sebagai rogol. Ini exception di dalam kes ni. Saya tidak orang kata discuss pasal kes-kes law yang pernah terjadi dekat mahkamah atau pernah dipertikaikan jadi orang kata saya hanya berdasarkan penal kod kanun keseksaan yang sedia ada. Faham okey. Jadi, di situ kita dah cakap pasal section 354, kita dah cakap pasal section 375, okey. Dan mungkin ada berlaku orang kata jenayah-jenayah lain. Macam contoh, bagaimana pula kalau rogol memasukkan orang kata kemaluan lelaki ke dalam vagina wanita? Bagaimana pula kalau liwat daripada belakang? Itu semua ada pendefinisiannya di dalam kanun keseksaan. Itu kita boleh lihat di bawah section 377. Dia ada A, dia ada B, dia ada C, dia ada D. Semua ada. Okey. Jadi
Pesanan saya begini. Tambah pula orang kata, bagaimana kalau sekiranya diberikan kerelaan? Pesanan saya kepada wanita, tolong tahu apa batasan. Sebab kita ni semua beragama Islam. Jadi kalau selagi mana kita mengikut batasan undang-undang Islam, ajaran Islam itu sudah cukup cantik. So kalau dulu kali pertama saya ke UAE ni, saya daripada sekolah biasa, okay? Jadi bukan daripada sekolah agama. Jadi ada sekolah-sekolah agama yang saya dengar daripada mereka, kalau nak bercakap biar ada satu tirai, biar ada satu tirai di antara lelaki dengan perempuan. Kan manis begitu, takkan berlaku. Tetapi sebab ini zaman moden, kalau kita cakap dengan anak-anak muda ni, mungkin benda ni tak nampak relevan lah. Okey, satu hal, saya benda ni elok kita bagi pada anak-anak muda supaya daripada kecil lagi mereka tahu batasan. Okey, kalau dalam dunia kerjaya ni mestilah suka. Macam contoh saya sendiri, bila jumpa anak guam saya rata-rata kebanyakannya lelaki. Macam mana nak cakap di belakang tirai contohnya, begitu. Tetapi kalau anak-anak muda ni kita dapat terapkan isu batasan, isu pergaulan di antara lelaki dan perempuan, isu kepercayaan, kan dah cantik. Sebab rata-rata kes jenayah yang saya baca berkenaan kes rogol ni atas sebab percaya. Kadang ikut boyfriend, yang ni yang dilaporkan di mahkamah, ikut boyfriend pun bawa geng-geng lain, dah tunggu kat satu tempat, jadi tu bukan seorang, sampai 5-6 orang. Hancur masa depan, rosak lah orang kata kehidupan tu. Pada saya, dia macam ni, kehidupan ni dia bukan berhenti di situ, okay? Ada banyak lagi cabaran yang akan datang. Ada setengah kes apabila berlaku kes rogol, mereka jadikan itu sebagai kekuatan, dan mereka jadikan sebagai pengajaran untuk terus bangun. Tetapi bukan semua begitu. Jadi kita kalau ada anak perempuan ni, elok kita ajar tentang batasan. Dengan lelaki, jangan orang kata apa, kalau lelaki contoh anak-anak kan, bila umur 14, 15, 16 ni mungkin mereka curious. Dia dengar kawan yang sana ni terjadi, okay? Sebab ada satu kes yang saya pergi ke penjara waktu saya baru-baru jadi peguam. Saya dapat satu tas daripada proses saya ambil chambery ni sebagai pelatih dan kamar. Saya perlu ke penjara. Cerita lelaki ni, dia kata saya bercinta dengan saya punya girlfriend. Dia kata lelaki ni, nak kata jujur lah, saya kata tak handsome, tak handsome. Lepas tu saya macam okay. Kemudian apa yang berlaku adalah dia bercinta dengan girlfriend dia ni, mereka telah tidur sekali. Saya belum tanya umur berapa, okay? Kemudian girlfriend dia ni bercerita dekat sekolah, begini pengalamannya, aku dah begini. Kawan dia yang lagi satu tertarik, itu pengalamannya. Jadi apa kawan ni buat? Dia contact, dia message si boyfriend ni. Boyfriend ni pula bagai pucuk dicipta ulam yang datang gitulah. Balas message. Dia ajarnya budak ni bukan-bukan. Sampai dibawa ke satu tempat dan mereka mengadakan hubungan seks. Dan laporan hanya dibuat apabila ahli keluarga kawan tadi tahu. Sebab tu saya kata, budak-budak ni dia very curious. Mereka ingin tahu, mereka dengar cerita daripada kawan-kawan. Lepas tu kita ni sebagai ibu bapa, tolonglah kita duduk dengan anak kita, kita sembang, ni batasan dia. Kalau budak lelaki nak cium, jangan bagi. Pegang tangan pun tak boleh. Mak saya dulu garang, mak saya memang garang. Saya ni kalau orang kata ada macam orang lelaki hantar surat ke apa ke, semua tak boleh. So tetapi sehingga hari ini sangatlah saya berterima kasih kepada mama saya kerana menjaga saya dengan penuh ketegasan. Sekurang-kurangnya apabila saya membesar, saya seorang yang memang ikut undang-undang. Saya adalah orang yang ikut segalanya lah. Saya memang manusia yang ikut buku. Jadi kalau adalah ibu bapa yang begini, kadang-kadang saya tengok masalah sosial ni berlaku apabila anak dibiarkan begitu saja. Bersepah-sepah, berkawan ikut suka, nak campur siapa, nak ada boyfriend, ajak boyfriend datang rumah, boyfriend pegang tangan pun tak apa. Jadi kita kena ajar batasan. Itu untuk anak perempuan. Sama juga kalau kita ada anak lelaki, tolong pesan kepada anak kita, batasan. Apa-apa pun ingat dulu, nombor satu mestilah tetaplah agama. Sebab agama ni walaupun tak nampak, nanti di sana nanti ada balasannya. Undang-undang ni bila dah ada laporan, orang budak katalah bila dah kantoi baru terkena. Betul tak? Okay? Jadi mereka ni lambat dan nampak. Kita kena letak kesedaran di dalam jiwa yang kepada anak lelaki, perempuan itu perlu dihormati. Perempuan itu bukannya alat atau objek. Kadang sedih baca cerita-cerita apabila geng rape ni. Mereka akan ketawa, mereka akan bersukaria dan dijadikan
budak perempuan tu sebagai satu objek untuk melepaskan nafsu masing-masing. Dan kalau benda-benda ni kita terap daripada awal, kita terap tentang agama, kita terap tentang batasan, kita terap tentang moral, saya tak rasa dianya akan jadi isu. Jadi tolonglah. Dan saya tidak gemar apabila ada orang mengecam mangsa, sebab macam ni. Untuk membuat laporan rogol bukanlah satu perkara yang mudah. Bayangkan, kita bayangkan ada laporan polis dibuat. Selepas laporan polis dibuat, akan berlaku pemeriksaan perubatan. Orang yang membuat pengadu tadi, orang yang membuat report tadi perlu pergi untuk menjalani pemeriksaan perubatan. Dan proses pemeriksaan perubatan bagi kes rogol bukanlah mudah. Diperhatikan, dibuka, disemak, diteliti. Okay? Dan ada juga mangsa yang kata pemeriksaan perubatan tu seolah-olah dirogol semula. Ini katanya. Jadi sudahlah dia dirogol, sudahlah hak dia diambil, kemudian kita kecam dia. Kita tidak ada dalam situasi itu. Kemudian dia perlu melalui proses perubatan, kemudian air mukanya kepada keluarga, kemudian traumanya kepada masyarakat. Kadang-kadang kita kecam dia, siapa suruh balik rumah, ikut balik rumah, padam muka, kena. Janganlah begitu. Tak jadi dekat keluarga kita, tidak jadi pada diri kita, kita tidak tahu. Dan kita tidak tahu apa situasi yang berlaku sehingga menyebabkan dia balik rumah. So saya kata tadi, kerelaan itu boleh juga jadi rogol apabila diperolehi secara paksa atau tipu daya. Jadi fahamilah bahawa mereka ni dah mengalami satu situasi yang hak mereka, tubuh badan mereka dirampas. Kemudian nak buat laporan polis, mereka nak perkukuhkan lagi keadaan. Orang kata jiwa ni nak kukuhkan. Datang pula geng-geng yang kecam, yang maki. Kemudian proses tu tak habis dekat situ. Mereka perlu duduk di kandang saksi. Ditanya pula, orang kata di-drill oleh peguam pembela. Saya cadangkan, contohnya soalannya, saya cadangkan sebenarnya yang pergi ke rumah tertuduh adalah kamu. Dia akan jawab, ya saya. Saya cadangkan sebenarnya kamu rela. Saya cadangkan sebenarnya kamu yang mulakan dulu. Saya cadangkan sebenarnya laporan ini dibuat, diada-adakan kerana kamu marah kepada dia, kerana kamu cintakan dia, kerana cinta kamu ditolak. Saya cadangkan dijatuhkan semangat wanita itu. Tolong, saya minta tolong. Jangan kita kecam tanpa kita tahu cerita yang sebenar. Bukan mudah nak buat laporan polis bagi kes seksual. Panjang prosesnya. Dan berkali-kali saya lihat di kandang saksi wanita menangis. Bukan kata kes sivil saja, bukan kata kes jenayah, kes sivil pun orang menangis. Kes sivil ni tidak melibatkan pembenjaraan sama, masih juga orang menangis. Jadi tolonglah kita jangan being judgmental, sebab tidak ada dan kita juga bila kata dituduhnya pemangsa itu, selagi mana tidak ada keputusan mahkamah, dituduhnya pemangsa itu melakukan perbuatan yang kita pun ramai-ramai pergi kecam hebat, ramai-ramai pergi kata ni salah semua apa benda. Saya ni macam saya kata, saya ikut buku, selagi mana tak ada keputusan saya tidak boleh prejudgmental, maknanya kata orang tu dah salah. Tetapi dalam kes-kes yang keterlaluan, contohnya misalnya melibatkan sumbang mahram, bapa merogol anak, sampai dakwaan, contoh dalam 2017 ada satu kes bapa merogol anak sampai 300 lebih pertuduhan. Banyak. Seorang bapa yang anak itu adalah anaknya merogol anak, sehingga 300 lebih dakwaan. Sebab perbuatan rogol ini dikira pada pelakuan. Kalau sehari si bapa merogol anak 3 hingga 4 kali, maka laporan polis pertuduhan adalah 3 hingga 4 kali. Jadi bayangkan bagaimana rumah yang anak tu duduk setiap hari. Bapa dia balik kerja, buat. Bapa dia balik kerja, buat. Sedangkan si bapa itu perlu melindungi anak. Dan bapa yang kejam macam mana. Dalam keadaan itu, walaupun tidak diputuskan di mahkamah, saya masih akan membuat penulisan yang mengecam. Sebab kemudian pada tahun 2017, pada tahun yang sama, bapa itu mengaku bersalah pada semua pertuduhan sehingga menyebabkan dia dihukum penjara dalam 40 tahun lebih. Dalam keadaan tu saya akan menulis dan saya akan mengecam. Cumanya dalam keadaan-keadaan yang mana kita tidak dapat memastikan sama ada berlaku atau tidak, jadi kita janganlah prejudgmental. So kita nak
pergi kepada soalan. Okey, saya cuba jawab soalan. Okey, daripada Puan Zuraini Yaakob, kalau Progol tu ada masalah mental, macam mana Puan? Tak ada ke program pemulihan yang boleh dikenakan ke arah diorang, dia boleh lepas tanpa sebarang hukuman ke kerana tak ada akal? Okey, macam ni kalau melibatkan masalah mental, saya bacakan di bawah section 84 ni. Okey, misalnya dalam section 84 dia ada kata kandung keseksaan, nothing is an offence which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness mind is incapable of knowing the nature of the act, that he is doing what either wrong or contrary to law. So maknanya sekiranya suatu perbuatan dibuat, dia adalah gila atau mempunyai masalah mental atau tidak mengetahui nature perbuatannya itu, bermakna yang bersalah dari segi undang-undang. So satu, sama ada dia gila atau tidak, atau mental atau tidak. Yang kedua, kalaupun dia ada masalah mental, entah dia tahu entah tidak. Sebab mental ni kalau kita tengok ada orang dia diagnose dengan mental, dia mild. Bila dia mild, dia tahu setengah perbuatan, contoh dia tikam, mati, dia tahu itu salah, dia tidak boleh menggunakan pembelaan di bawah section ini. Macam contoh merogol, okay? Dia tahu, okay? Tetapi later bila dah dibawa ke mahkamah dan dia bagi alasan, okay? Dia tak tahu nature. So kita kena tengok juga di mana, okay, adakah dia boleh membela diri. Dan orang-orang yang berjaya membela diri, yang mengatakan diri dia mental ni, bukanlah dia terlepas begitu saja. Dia masih dirawat di dalam fasiliti ataupun dia dalam pusat pemulihan. Sama juga dengan kes rogol. Tapi saya cakap jujur, dekat mahkamah bukan mudah nak guna section 84 kanun keseksaan. Puan, kalau pelakon daripada Puan Siti Zawiyah Mansur, Puan, kalau pelakon rogol itu sudah lama berlaku, adakah kesan rogol itu masih boleh dikesan dari mangsa? Okey, saya ada buat penulisan berkenaan isu ini dan saya juga ada buat video mengenai isu ini. Memang kalaupun sekiranya selalunya dinasihatkan di bawah 72 jam atau 48 jam gitu, kesannya masih fresh dan dianya sangat membantu kes. Pun begitu, kesan koyakan masih tinggal. Dalam satu kes tu ada yang saya tak ingatlah apa nama kes tu, tetapi budak ni umur 14 tahun 7 bulan. Lelaki ni ajak dia pergi ke ladang kelapa sawit, dia paksa ada hubungan seks. Budak ni balik, budak ni diam, tak bagi tahu keluarga sebab takut. Lepas tu budak ni lahirkan anak keluar, baru buat laporan polis. Didapati anak ni 99.999% DNA si pelaku ni. Maknanya dah rogol, lahirkan anak lahir, buat ujian DNA, berapa lama laporan polis tu. So masih juga boleh. Tapi itu kita kata sebab ada ujian DNA, mestilah tahu kan nak nafikan macam mana. Okay, ada juga kes-kes lain yang saya buat kajian yang mana laporan tu ada satu kes lepas setahun. Selagi mana ada pembuktian, ada kesan koyakan. Kadang-kadang kan bila buat laporan polis, okay, bawa kat mahkamah, kita tak tahu tertuduh ni nak mengaku salah ke tidak. Kalau dia mengaku salah, okay, contoh dia mengaku salah sebab dia rasa menyesal, dia rasa dia patut dihukum, dia sendiri rasa, tiba-tiba dia mengaku salah. Jadi maksudnya tak perlulah buktikan segala DNA ke, segala apa ke, koyakan ke apa, dia sendiri mengaku salah. Tetapi kalau dia nafikan, masih juga tertakluk kepada pemeriksaan perbuatan. So kalau pemeriksaan perbuatan tu masih ada, maka masih ada. Tak ada isu pun. Jadi nasihat saya kepada orang yang orang kata dianiaya atau diperlakukan dengan jenayah seksual, buat sahaja report. Sama ada polis nak terima, nak buat siasatan atau tidak, nak diteruskan atau tidak, sekurang-kurangnya anda dah lepas satu peringkat itu, buat laporan polis. Cuba. Saya nak ucapkan terima kasih banyak. Sebenarnya memang plan saya 30 minit saja untuk sesi live hari ini. Terima kasih. Sebelum saya tamatkan video ini, macam saya pesan tadi, tolong pesan kepada anak-anak, lelaki daripada kecil kita jaga mereka, kita didik mereka. Anak-anak perempuan pun sama, tentang agama, tentang undang-undang, tentang masa depan dan tentang semua. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.